orang akan beranggapan dan akan mengatakan bahawa kerja pramugari ini ibarat macam kerja waiter. Sebenarnya tak, salah tu dik. Hey guys, you guys are watching my channel right now. And topik kita hari ini adalah mengenai AirAsia. Tapi secara khusus lah, untuk secara amnya adalah mengenai dunia pramugara ataupun cabin crew. Sebab baru-baru ni saya ada post di IG story untuk tanya pada you guys tentang apa topik yang menarik yang korang nak saya postkan dalam YouTube channel ni. Jadi ada di antara korang yang tanya dan ada juga yang berminat nak tahu tentang lifestyle as a cabin crew, macam mana cara hidup seorang cabin crew, susah ke, senang ke, and then apa yang membuatkan saya kekal lama dalam cabin crew, as a cabin crew. To be precise, sekarang ni nak masuk hampir 10 tahun. Belum lagi 10 tahun lah, tapi nak masuk hampir 10 tahun. So ada juga yang tanya kenapa, macam apa yang membuatkan saya kekal lama dalam company ni, dan banyak lagi. So topik hari ni akan bincangkan secara menyeluruh tentang apa yang menyebabkan saya kekal lama dalam Asia, apa yang membuatkan saya suka dengan kerja ni, dan mungkin nasihat jugalah untuk budak-budak baru yang nak ataupun ada niat nak join industri penerbangan sebagai, tak kisahlah sama ada anak-anak kapal iaitu cabin crew ataupun pramugari, ataupun nak join jadi engineer ke, nak jadi pilot ke, semua. So roughly kita akan bincang sikit lah pasal benda tu. Okay, topik pertama. Okay, susah ke senang kerja jadi cabin crew? Kalau awak tanya dengan mana, awak semua tanya, you guys tanya dengan mana-mana cabin crew yang dah lama bekerja dalam industri ni, susah atau senang untuk jadi cabin crew, ramai di antara mereka akan cakap tak susah dan tak juga senang. Kenapa saya cakap tak susah dan tak juga senang? Sebab kalau nak kata susah, ada banyak sangat kerja di luar sana yang sangat-sangat mencabar, sangat-sangat susah. Kita boleh tengok ada orang yang kerja buruh, ada kerja kilang, apa semua. Kerja-kerja tu sangat mencabar. Tapi dari segi fizikal, maknanya mereka bekerja keras dan banyak menggunakan tenaga fizikal mereka untuk meraih pendapatan lah. Tapi untuk kerja sebagai cabin crew tak juga senang. Sebab sebenarnya boleh kata in the middle lah, moderate, tak susah tak senang. Sebab kerja sebagai pramugara ni dia menggunakan kedua-dua tenaga. Dia akan drain out your energy in terms of your mental punya energy, dan juga your physical energy. So sebab tu kadang-kadang ada orang yang buat flight pendek tapi badan tetap rasa lemah, tetap rasa penat. Kenapa? Sebab kadang-kadang flight yang diorang buat tu sangat-sangat mencabar. Sebab tak setiap hari yang kita lalui tu adalah hari yang orang kata smooth, hari yang boleh kata licin lah macam tu. Maknanya semuanya berjalan lancar. So ada kadang-kadang mungkin orang kata alah senang je, tarik turun lift bag, make up cantik, pergi smart-smart, pergi kerja, and then masuk dalam kapal, tolak turun ikat, jual nasi lemak, jual nasi ayam, buat teh tarik kan. Ada yang kata alah senang je kerja tu. Tapi ramai yang tak tahu, dan ramai yang sebenarnya tutup sebelah mata, yang tak nampak sebenarnya kerja cabin crew ni banyak berkait tentang keselamatan penumpang, keselamatan pesawat. Sebenarnya dia merangkumi keselamatan pesawat, keselamatan penumpang, keselamatan anak kapal, dan keselamatan harta benda company itulah. Meaning daripada pesawat, daripada airport, dan macam-macam lagi lah. So banyak orang tak nampak benda tu. Sebab untuk jadi seorang pramugara atau pramugari, sebenarnya sebab pernah ada istilah mengatakan seorang pramugara atau pramugari itu
mereka juga adalah seorang bidan, mereka juga adalah seorang bomber, mereka juga adalah polis, mereka juga adalah pengasuh, mereka juga adalah penjaga, mereka juga adalah macam-macam lah. Mereka juga adalah waiter, tapi kebanyakan orang akan beranggapan dan akan mengatakan bahawa kerja pramugari ini ibarat macam kerja waiter. Sebenarnya tak, salah tu dik. Sebenarnya kerja kita orang ni lebih kepada keselamatan, terutamanya keselamatan penumpang, pesawat dan anak kapal. Okay. So apa yang mencabar tentang kerja sebagai seorang pramugara ni adalah kerjanya tak tentu masa. Bukan, it's not your typical 9 to 5 whereby kalau kerja kat office tu masuk pukul 9 pagi, habis kerja pukul 5 petang. No, it's not your typical 9 to 5 punya job. Okay, kerja pramugara ni mencabar sebab kalau untuk flight pagi, biasanya kita orang akan bangun seawal 2 pagi, 3 pagi. Itu untuk bersiap. And then kita orang kena ada dekat airport seawal jam pukul 5 pagi. Ada flight lebih awal daripada tu, which is pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Tapi yang tu kita tolak tepi dulu. Mostly average puratanya kita orang akan ada kat airport untuk flight pagi dalam pukul 5 pagi. Average purata So agak mencabar. So bayangkan korang nak kena bangun bersiap pukul 3 pagi and then bertolak pukul 4 pagi telah keluar rumah, bertolak pergi ke airport dan ada kat airport pukul 5 pagi untuk mulakan kerja. Orang lain masih lagi tidur, masih lagi nyenyak di buai mimpi, tapi kita orang dah start kerja. So itu satu cabaran dia. Dan bukan saja kita cabaran dia untuk jadi morning person, cabaran yang ada untuk jadi seorang cabin crew juga adalah untuk jadi night owl atau menjadi burung hantu. Di mana kadang-kadang kita kena kerja pada waktu malam. Pada waktu malam yang mana kadang-kadang kita balik pukul 6-7 pagi the next day. Okay? Ataupun kalau kerja petang tu kita akan habis dalam pukul 12, pukul 1 pagi. And kira beruntung lah untuk seorang kru tu kalau habis kerja sebelum pukul 10 malam. 10 malam tu kita consider awal lah untuk habis kerja. So itu cabaran untuk jadi seorang cabin crew. Tak semua orang boleh buat. Sebab tu boleh dengar ada kes-kes yang cabin crew actually overslept, terlebih tidur, dia tak bangun. Ya, actually yes, memang ada. And I pun pernah sekali lah overslept and gegas lah kelang kabut nak bersiap semua, nak berlari, nak rushing towards the airport. So benda tu antara cabaran. Kalau siapa yang selalu bangun pagi untuk pergi kerja seawal pukul 3 pagi, korang tahu macam mana susahnya kerja ni. Okay, tak semua orang boleh buat. Okay, yang kedua cabaran dia adalah mengenai cara kita nak handle penumpang. Okay, sebab macam tagline ataupun motto yang dipakai oleh Asia, iaitu sekarang semua boleh terbang, now everyone can fly. So kita akan dapat banyak penumpang daripada pelbagai latar belakang yang akan masuk dalam pesawat kita dan akan jadi sebahagian daripada kita punya penumpang, akan jadi yang kita anggap sebagai tetamu kita dalam pesawat lah. Kita kena layan diorang. Some of them are first time flyer, first time flyer. Some of them mungkin frequent flyer, and some of them terbang sekali-sekali. So ada tiga jenis penumpang. So penumpang pertama first time flyer memang tak tahu apa-apa. Even some of them diorang tak tahu pun cara nak pasang seat belt. Yes, it's true. Ramai ada some of them memang tak tahu cara nak pasang seat belt, tak tahu langsung mana tandas, mana apa semua. So itu tugas seorang cabin crew tu adalah untuk berhadapan dengan penumpang dan memastikan penumpang ni dalam keadaan selesa, dalam keadaan yang diorang boleh kata macam happy, enjoy flight. Sebab kalau anda semua tahu, untuk first time flyer ada juga yang ada sindrom takut untuk terbang. Macam pakcik saya ada seorang tu, dia tak pernah terbang sebab dia takut untuk naik kapal terbang. Tak tahulah kenapa dia takut. Mungkin takut kapal terhempas ke apa. Sekejap lagi kita terhempas. All that kind of things boleh gelegar dalam pemikiran first time flyer. So adalah menjadi tugas seorang pramugara ataupun seorang pramugari untuk memastikan penumpang tu selesa
dan tak ada rasa anxiety ataupun ketakutan dalam diri dia. Okey, untuk penumpang yang frequent traveller pula ataupun orang yang selalu sangat terbang, mungkin dalam seminggu tu diorang terbang 2-3 kali, usually business people lah. Itu dia ada masalah lain pula. Masalah apa? Masalah kadang-kadang dia terlebih pandai. Macam contoh, kalau anak-anak kapal suruh diorang off handphone, diorang akan cuba untuk argue, cuba untuk debat dengan kru, mengatakan yang phone tu dalam flight mode lah, ataupun phone diorang dah off lah, cuba untuk tipu cabin crew tu. So benda-benda tu juga ada satu cabaran juga, sebab mentally sebenarnya memang sangat-sangat penat untuk melayan orang-orang yang begitu. Tapi that's a part of the job. But usually yang I suka adalah penumpang-penumpang yang selalu sekali-sekala terbang lah, yang sekali-sekala terbang, yang moderate flyers ni, yang diorang ni tak terlalu fussy, diorang tak terlalu macam orang kata susah untuk kita handle dan susah untuk kita guide diorang, sebab diorang dah pernah terbang dan diorang pernah experience flight sebelum ni. So moderate flyers is quite a pleasant flyer lah for all the cabin crew. Bila tanya dengan mana-mana cabin crew, diorang cakap diorang akan lebih prefer untuk dapat moderate flyer rather than dapat frequent travellers ataupun first time flyer. But don't worry, kita orang tak pernah pun meletakkan judgemental tu pada anda sebagai penumpang. Tak kira lah anda ni adalah first time flyer, frequent traveller ataupun moderate flyers, still you guys are our guests. Korang adalah tetamu kita orang dalam pesawat, dan kita orang harus melayan korang seperti mana kita orang nak mak bapak kita orang dilayan dalam pesawat. Sebab kadang-kadang mak bapak saya pun kadang-kadang ada juga travel sebagai penumpang, dan saya tak nak bila anak kapal ni macam layan mak ayah kita ni rasa macam kolot ke apa ke, tak kan. Kita tak nak orang layan mak ayah kita macam tu. So macam tu jugalah kita kena layan mak ayah kita. Cabaran ketiga tu adalah mengenai penumpang-penumpang yang degil. Memang sangat-sangat draining the energy. To be honest, benda tu adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar untuk semua anak kapal. Boleh tanya dengan semua anak kapal, apa cabaran paling besar? Cabaran paling besar adalah untuk melayan kerenah-kerenah penumpang yang sangat-sangat degil dan tak nak beri kerjasama dengan penumpang. Jadi korang kat luar sana tu, kalau travel, tolong mudahkan kerja anak-anak kapal. Tolong dengar arahan keselamatan yang diberikan oleh anak-anak kapal. Okey, orang kata kalau kita mudahkan kerja orang, Tuhan akan mudahkan kerja kita. Betul tak? Okey. So kalau anak kapal suruh off handphone, tolonglah off handphone. Kalau anak kapal suruh duduklah. Okey, walaupun dah tak tahan nak kencing ke apa semua. Kalau seatbelt sign tu on dan anak kapal suruh duduk. Sebab mungkin ada sebab yang kadang-kadang anak-anak kapal ni tak cukup masa untuk menerangkan satu persatu. Bayangkan kalau kita ada 180 penumpang dalam satu pesawat dan kita terpaksa menjelaskan kepada setiap 180 penumpang tu kenapa kita kena off handphone, kenapa kita kena buka tingkap, kenapa kena pasang seatbelt, kenapa kena duduk betul-betul, kenapa kena tegakkan kerusi. Benda tu agak menyusahkan. Jadi sebab kita tak cukup masa, kita tak ada macam mungkin sepatutnya kita buatlah kursus 1 hari untuk penumpang-penumpang semua untuk tahu kenapa ni, kenapa tu kan. So masuk dalam kapal dah senang kerja cabin crew, tapi kita tak ada kursus macam tu dan kita tak ada masa untuk menerangkan satu persatu. Jadi kalau betul-betul nak tahu kenapa benda ni kena buat, kenapa benda tu kena buat, kenapa arahan keselamatan ni diberikan apa semua, kalau nak tahu boleh tunggu bila cabin crew dah habis buat kerja semua, dia dah duduk relax dekat dapur tu, kat galley tu, bolehlah pergi ke belakang, pergi ke tandas tu, sambil-sambil tu bolehlah borak-borak, tanya dengan anak kapal. Dan saya rasa banyak anak kapal yang okey, yang tak ada masalah untuk menjawab soalan-soalan yang korang nak tahu tu. Okey, tu antara 3 cabaran yang agak besar dalam kerja saya lah sebagai seorang pramugara. Okey, dan seterusnya
Topik seterusnya adalah kenapa saya lama dengan AirAsia, which is almost 10 years. So persoalan tu, orang ada yang bertanya kan, kenapa lama sangat dengan AirAsia pun semua, tak bosan ke, tak penat ke kerja sebagai ni. Okay, ada sebab-sebab yang membuatkan kita rasa bermotivasi untuk meneruskan kerja tu. Okay, tak kisahlah kerja sebagai cabin crew ke, kerja kat office ke, kerja sebagai accountant ke, doktor, lawyer, even kerja sebagai tukang masak ke, kerja sebagai buruh paksa kerja sebagai buruh ke, ataupun kerja sebagai tukang cuci ke, apa ke. Benda-benda ni semua, to be honest, apa yang membuatkan kita bertahan dalam kerja tu, okay, ada beberapa faktor menyebabkan kita kekal dalam kerja tu. Okay, kalau yang bercakap tentang kerja sebagai seorang pramugara, kenapa saya kekal dalam industri ni, adalah kerana yang pertama, kita kena cari benda yang memotivasikan kita. Okay, faktor pertama, cari benda yang memotivasikan kita, maknanya apa yang membuatkan anda rasa macam nak pergi kerja, walaupun dengan cara terpaksa, anda nak juga pergi kerja. Okay, benda yang memotivasikan kita, yang membuatkan kita bila kita bangun walaupun pukul 3 pagi, walaupun mata tu memang tengah berat, memang rasa macam ya Allah, kalau dapat tarik selimut lagi ni memang best, memang sedap. Tapi benda ni akan memotivasikan kita untuk bangun, keluar daripada turun daripada katil dan bersiap untuk pergi ke kerja. Betul. Okay, apa yang membuatkan saya bermotivasi untuk saya bekerja adalah macam mostly orang akan jawab benda yang memotivasikan mereka adalah komitmen. Yes, komitmen. Ada banyak benda nak kena bayar. Nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bayar loan, bayar kredit card, nak hantar duit kat mak ayah, nak bayar duit pelajaran anak-anak lah, nak bayar makan minum keluarga lah, duit minyak lah, macam-macam kan. Jadi benda-benda tu akan memotivasikan kita untuk pergi kerja. Walaupun terpaksa, tapi dalam mindset kita tu, kita dah fikir, aku nak kena bayar semua ni. Dan kalau aku tak buat kerja betul-betul, dan kalau aku tak bekerja, tak ada siapa akan bayar benda ni. Jadi benda tu akan motivasikan. Itu benda pertama yang menyebabkan saya kekal. Okay. Benda yang kedua adalah, faktor kedua adalah cari benda yang membuatkan anda gembira dan suka untuk kerja tu. Okay, macam kenapa saya suka untuk kerja sebagai pramugara ni adalah kerana faktor cabaran dalam kerja. Macam saya cerita tadi lah, cabaran kadang-kadang kita nak handle penumpang tu, kadang-kadang apa orang kata, excitement untuk melalui keadaan-keadaan yang di luar jangkaan, seperti contoh cuaca yang agak tidak memuaskan, turbulence, kapal bergegar semua, ataupun faktor yang mana kita akan bekerja dengan orang yang lain. Sebab setiap hari, banyak orang ingat kita orang kerja dengan satu set yang sama saja. Tak, sebenarnya setiap hari kita bekerja dengan kru-kru yang lain. So setiap hari kita akan dapat muka baru, setiap hari kita akan berjumpa dengan orang yang baru. Bukan saja dengan kru, tetapi dengan penumpang juga. Kadang-kadang kita akan dapat muka-muka yang familiar, tapi mostly cabin crew susah nak ingat penumpang lah, sebab terlampau banyak penumpang yang kita handle. Tapi ada jugalah penumpang yang kadang-kadang datang kat kita, awak dalam flight saya hari tu kan. Lepas kita akan terfikir macam, oh ya maafkan kami. Ya, kadang-kadang kami terpaksa berpura-pura macam seolah-olah kami ingat, sebab nak jaga hati penumpang tu. Tapi yalah, most of the time kalau ada penumpang yang kadang-kadang quite sweet, kadang-kadang dia bagi makanan, kadang-kadang dia bagi hadiah dekat kru. Benda-benda tu akan membuatkan kita ingat lah. So faktor kedua tu, cari benda yang menggembirakan. Okay, benda yang membuatkan anda rasa macam bersemangat nak buat kerja tu, tapi tak pernah ada rasa macam passionate, tak pernah rasa macam gairah untuk buat kerja tu. So that job is not for you, and trust me, you're not going to be happy. And bila dah tua nanti, bila dah bersara, you guys akan rasa macam sangat-sangat menyesal buat kerja tu. Rasa macam selama ni hari-hari yang korang lalui tu dah dibuang begitu saja. Betul tak? Dan yang ketiga, last but not least,
kenapa ramai cabin crew yang kekal dalam industri airline adalah kerana perks dia ataupun manfaat sebagai seorang cabin crew. Mungkin ramai yang dah tahu kot, sebenarnya jadi cabin crew dapat tiket free, kita tahu dapat tiket murah untuk diri dia dan family dia. So jadi benda-benda perks ni, benefits dia membuatkan kita rasa macam, ya Allah sayangnya kalau pindah dengan company lain, adakah aku akan dapat manfaat yang sama seperti mana manfaat yang syarikat penerbangan aku tawarkan. So benda tu membuatkan kita rasa macam nak kekal lama lah. So adik-adik kat luar sana yang rasa macam nak join, nak jadi cabin crew, satu pesanan abang, okay, pertama kena kerja betul-betul, buat kerja yang anda suka. Bukan buat kerja sebab anda rasa nampak macam orang buat kerja ni glamour, so korang pun nak buat kerja ni. Tak, no. Sebab kerja ni taklah seglamour yang anda sangka. Anda mungkin rasa benda ni kerja yang sangat happening, sangat glamour, tapi ada juga antara cabin crew yang macam bosannya buat kerja ni, nak berhenti, nak cari kerja lain. Yes, we do have that. So at first, duduk fikir baik-baik apa yang korang nak buat, apa yang korang nak achieve dalam kehidupan korang. Dan kalau korang rasa kerja ni adalah kerja yang sesuai dengan korang, why not give it a chance? Kan? Betul tak? So pada yang rasa nak lontarkan pendapat, rasa macam apa yang saya cakap ni salah ke apa ke, jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Okay, ataupun tinggalkan pendapat korang ke, ataupun pengalaman korang ke, share pengalaman korang ke. Mungkin korang ada pekerjaan yang korang buat yang korang sampai sekarang masih kekal sebab korang suka sangat dengan kerja tu. So I would really appreciate kalau korang boleh share pendapat korang di bahagian komen kat bawah. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, okay, because saya akan try untuk come out dengan more content in the future, okay? So that's all for now. See you guys next time, next episode. Bye.